كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? Wih, lama tak jumpa kan? Baik Um, Ustaz. Sebulan berpuasa dan kita jarang berjumpa pada waktu tu. Baik raya Ustaz. Moga-moga selamat raya. Moga-moga Allah terima ibadah kita Allah pada bulan tu. Kemudian duit pula dah habis. Kita menuju raya korban pula. So Masjid Negara dia nak buat satu bahagian 850. Siapa nak join silakan. Kami tengah nak mencari lembu-lembu untuk dikorbankan pula. Sebab tu waktu puasa hari tu, selain daripada kita mendidik spiritual kita, membina takwa, salah satu perkara yang perlu dibina ialah tentang pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan. So ayat takwa tu terletak di tengah-tengah ayat perbicaraan tentang harta, dan sekarang bila dah habis Ramadan, masuk Syawal, kita berayasakan, duit sudah habis, lagi 2 bulan nak sambut raya korban pula. So apa yang kita nak korbankan untuk raya korban hari ni? Sama ada kita nak menjadi penerima daging ataupun pengagih daging. Gitu. So sepanjang Ramadan kita berlatih memperkukuhkan institusi rohani, dan untuk raya korban pula kita tunjukkan, kita buktikan dengan mengorbankan dunia melalui sembelihan-sembelihan yang kita lakukan. So itu sedikit perkembangan antara 2 bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Ayat 11 surah Hajar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat yang ke-11 dia punya implikasi besar terutamanya kepada orang beriman. Ayat-ayat yang lalu adalah tentang proses diturunkan sewaktu itu ada orang-orang munafik ni yang suka merosakkan dan menggagalkan rancangan-rancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara cara yang mereka buat ialah bila Nabi Nabi buat sesuatu, bila Nabi mengajar, mereka berbisik-bisik sesuatu. Ada mesyuarat di dalam mesyuarat. Lalu Allah turunkan peringatan besar kepada orang beriman. Jangan berbisik-bisik sesama sendiri, jangan buat dosa dan pencerobohan, perbuatan derhaka kepada Nabi, kerana berbisik itu sebahagian daripada hasutan syaitan. Dan ialah kadang kalau kita duduk berdua pergi beraya rumah orang, ya betul, 850 untuk satu bahagian. Pergi beraya rumah orang, datang rumah orang, tengah-tengah berborak dengan tuan rumah, tiba-tiba kita bisik dengan orang dekat sebelah. Kan? Tiba-tiba kita bisik dengan orang dekat sebelah. Lepas tu gelak sesama sendiri. Tuan rumah terpinga-pinga, tertanya-tanya apa yang korang bisikkan. Lepas tu bila dia tanya, tak ada apa-apa. Ayat 10 Allah bagi tahu sesungguhnya perbuatan berbisik itu adalah dari hasutan syaitan dan tujuannya untuk menjadikan orang beriman berduka cita. Begitu. So ayat 11 pula berkaitan dengan
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang beriman, bila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu, lapangkan tempat duduk dalam majlis ilmu Nabi, orang akan duduk rapat-rapat. Jadi ada ketikanya Nabi minta tolong jarak-jarakkan supaya orang belakang boleh datang ke depan. Maka bila diminta macam tu, maka lapangkanlah. Tafassahu fil majalis. Lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan untuk kamu. Rupanya kalau kita memberi ruang, memudahkan orang dalam mana-mana majlis, dalam apa jua situasi, Allah akan lapangkan kehidupan kita. Allah akan lapangkan kehidupan kita. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Dan bila kamu diminta bangun, maka bangunlah. Bila diminta bangun, maka bangunlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian Allah kata, Allah tinggikan darjat orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Sebab lazimnya ayat ni, kita ambil sepotong aja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bila diambil sepotong macam tu, tanpa dilihat keseluruhan ayat, maka kita ada kecenderungan untuk untuk melihat ayat ini dari sudut yang agak sempit. Kita hanya melihat, oh inilah ayat Allah tinggikan orang yang ada ilmu. Tapi sebenarnya ayat ni begini tuan-puan. Kita dalam satu majlis. Kan majlis apa? Berbuka puasa, majlis raya, kenduri kahwin. Dalam konteks ayat ni, majlis ilmu bersama dengan Nabi. Jadi para sahabat ni duduk rapat-rapat kan. Duduk rapat-rapat. Dan benda ni berlaku di Madinah. Latar belakangnya ialah bila duduk rapat-rapat, ada tak potensi untuk berlakunya dua orang yang duduk rapat-rapat ni saling berbisik-bisik nak mengganggu kuliah Nabi. Tinggi risiko untuk berlaku macam tu, tinggi. Lalu dalam ayat ni Allah suruh, okey, jarak-jarak supaya diorang ada dua orang yang boleh berbisik-bisik ganggu kuliah Nabi. Jarakkan. So bila duduk jarak-jarak, maka orang-orang yang datang kemudian ada peluang untuk datang terus ke depan. Ada peluang untuk datang terus ke depan. So, kalau kita datang majlis ilmu, kita suka duduk sebelah-sebelah dengan member kita. Seorang yang datang ni, mula-mula orang munafik yang datang, dia duduk rapat-rapat nak ganggu majlis Nabi. So arahan seterusnya, arahan dari Allah, okey, duduk rapat, duduk jarak-jarak. Kemudian kadang-kala dalam majlis, ada VIP datang. Ada VIP datang. So bila diminta untuk bangun, maka bangunlah. Jangan terus degil duduk kat situ. Ataupun ada keperluan untuk bangun. Contohnya waktu kita datang tadi, kita park kereta kita melintang tengah-tengah jalan, tak jumpa parking, kita park aja. Kemudian tuan rumah kata, okey, kereta nombor sekian-sekian, boleh tak? Boleh tak alihkan? Oh, kita kata alihkan kereta tu harus. Ni belajar agama ni wajib. Saya terus kekal duduk kat sini. No, jangan macam tu. Jangan. Alihkan kereta. Kalau suruh bangun, bangun. Kalau suruh bergerak, bergerak. Sebab mana boleh kita suruh orang yang dah duduk untuk beralih tempat. Tapi bila ada ada keperluan, maka perlu beralih,
perlu bangun. Bila disuruh bangunlah. Gitu. Sebab Allah kata apa? Siapa yang ada common sense dalam majlis-majlis macam ni? Kan? Siapa yang ada rasa empati, simpati, bukan kalau Jawa kata sak karep dewe, ikut kepala dia je. Ni majlis dengan orang ramai. So kalau kita memudahkan urusan orang lain, tak nak berkeras berdegil, ini tempat aku dah cok dulu, ada alif lam lam ha, siapa ambil berdosa. Bila suruh beralih dan dia beralih ikut sebab nak memudahkan urusan orang lain, Allah angkat kedudukan dia. Allah gelar dia sebagai orang yang beriman, ada common sense. Allah angkat kedudukan dia. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat tahu tentang apa yang dilakukan. Dalam Quran, perkataan majalis disebut satu kali. Hanya dalam ayat ini. Kata akarnya jalasa. Jalasa ni duduk. Dan jalasa ni tak ada disebut tempat lain dalam Quran, melainkan di sini. Kerana jalasa adalah duduk yang tidak produktif. Duduk yang kita baru bangun daripada tidur. Itu jalasa. Tapi majalis disebut satu kali dalam Quran, nak bagi tahu walaupun kau duduk santai, mudahkanlah urusan orang lain. Kita tengah makan dekat restoran tu viral, orang ramai. Kita pun tadi berdiri panjang beratur nak dapat tempat duduk. Bila kita dah makan, tolong segerakan. Tak perlu nak berlama-lama. Tak perlu nak kata, balas dendam. Tadi aku dah berdiri lama. Rasakanlah orang yang tengah tunggu berdiri. Kenduri kahwin. Jangan buat meja tu macam harta mak bapak kita. Ramai lagi tetamu yang datang nak menjamu selera. Bayangkan tuan-tuan, common sense itu sudah hilang. Sudah hilang. Allah kata, tafassahu fil majalis. Mudahkan urusan orang. Lapangkan urusan orang. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu lapangkan seboleh-bolehnya, Allah akan melapangkan hidupmu. Hanya dengan kita melapangkan itu, memudahkan urusan orang, maka Allah akan angkat darjat kita. Allah akan gelar kita, Allah akan iktiraf kita sebagai inilah bentuk orang yang beriman, orang yang ada ilmu, orang yang ada common sense. Gitu. So, tuan-puan, cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik bagaimana kita nak bersosial. Ada orang duk call berkali-kali. Saya kata tidak lagi saya call. Okey. So ayat 12. Ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu. Ni seruan untuk orang beriman tau. Untuk orang beriman. So maksudnya kalau kita lihat ada orang-orang yang enggan buat macam tu dalam majlis-majlis, dia mungkin tak baca ayat ni. Tapi tanda kita orang beriman, maka kita akan hidup menggunakan ayat macam ni. Kita akan berusaha untuk fulfill kehendak dan keperluan ayat tersebut. Okey, seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang munafik, dia ni penuh dengan rancangan-rancangan jahat. Dan bila Nabi beri kuliah, Nabi beri buat kelas,
Orang-orang munafik ni dia suka duduk himpit dengan Nabi. Bukan sebab sayang, tapi sebab dia nak tunjuk pada orang lain yang mereka ni seolah-olah ada perbincangan rahsia dengan Nabi. Yelah, Nabi kan pemimpin kerajaan waktu tu. Kan bila ada pemimpin, oh dia lah nampak macam paling sibuk, paling penting, suka duduk rapat-rapat. Seolah-olah macam ada hal penting dengan Nabi. Sedangkan tak pun. Dia nak show off je, macam dia orang penting. Perangai orang munafik tu Allah letak dalam Quran. Dan saya tak kata dia munafik. Tapi kita pernah nampak manusia-manusia yang suka kejar pemimpin bersilih ganti. Kalau naik orang ni, oh dialah melobi orang tu. Kalau naik orang yang ni pula, dia juga orang yang sama melobi orang lain. Why? Biarlah pemimpin bertukar, bersilih ganti. Kita tetap buat kerja kita. Dan cara Allah tegur orang munafik dalam ayat ini, mereka dulu, orang-orang munafik ni dulu, sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka orang-orang penting dalam masyarakat, ada kedudukan. So bila Nabi datang bersama dengan orang muhajirin, maka orang-orang yang penting di sisi Nabi ialah orang muhajirin. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar. So bagi orang-orang munafik ni, orang-orang Madinah, jikalau mereka dilihat seolah-olah ada perbincangan tertutup, maka itu secara tak langsung akan terus menguatkan kedudukan mereka di mata masyarakat. Macam orang kita kan bersalam dengan ahli politik, letak gambar dekat office. Konon mereka baik dengan Perdana Menteri, mereka baik dengan menteri itu dan menteri ni. Padahal diorang ambil gambar je, bukan ada apa-apa pun. Benda ni berlaku tuan-puan. Kan KP Jakim waktu nak keluarkan press release berkaitan dengan tarikat-tarikat, ajaran-ajaran tarikat yang diragui. Antara pembawa-pembawa tarikat, guru-guru tarikat yang diragui ni, diorang punya alasan ialah, aku ada gambar lah bersalam dengan KP Jakim. Antara diorang punya cara nak membidas balik bila orang kata ajaran dia meragukan, dia kata dia dah bersalam dengan KP Jakim. Seolah-olah Jakim endorse dia punya ajaran tarikat. Sedangkan stand Jakim ialah mereka Jakim menjadi pihak berkecuali. Tidak favor pada mana-mana ajaran tarikat. Kerana tarikat dia berkait rapat dengan individu. Kalau betul individu guru yang membawa, maka luruslah, betullah anak murid dia. Problemnya individu, manusia ni berubah-ubah. Tahun 2022 dia boleh bawa dengan betul. 2023 belum tentu. So Jakim dia takkan endorse mana-mana tarikat yang dibawa oleh mana-mana pihak. Kerana boleh jadi ajaran tarikat yang sama, bila berbeza manusia yang membawa, maka dia punya tanggapan, dia punya kesan dia berbeza. Kira macam Jakim tu sebagai endorser. Kalau dapat bersalam dengan KP Jakim tu, KP Jakim setujulah beri endorsement bahawa tarikat dia betul. No, bukan macam tu. So, untuk mengelakkan benda tu berlaku, kan, untuk mengelakkan Nabi menjadi tunggangan mereka,
Kan mereka nak dapatkan sokongan daripada audiens. So dilihat penting, oh dia kena rapat dengan Nabi, seolah-olah ada perbincangan-perbincangan penting. Padahal mereka bukan nak tolong agama, tapi nak menaikkan nama dan kedudukan peribadi. So, di sisi Nabi dia layan je semua orang. Dah orang nak datang, nak bertanya, Nabi layan je. Kan Nabi bukan dalam posisi, kau untuk naikkan nama kau je kan, kau rapat dengan aku. Tak, Nabi tak cakap macam tu. Mana-mana individu nak datang, duduk berbincang, Nabi sudi je melayan. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu peraturan, satu cara untuk membezakan siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang tidak. Peraturannya bagaimana? Caranya bagaimana? Wahai orang beriman, jika kamu ada perbincangan khusus dengan Rasul, idza najaitumur Rasul. Sebab perbincangan khusus ni lazimnya dibuat secara tertutup, secara peribadi. Maka perkataan najwa digunakan. Berbisik. Perbincangan khusus. So, hai orang beriman, kalau kamu nak buat perbincangan khusus dengan Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Sebelum berbincang, korang kena dahulukan keluarkan sedekah. Itu peraturan dari Allah. Itu peraturan dari Allah. So kalau orang beriman, kalau korang nak buat perbincangan dengan Nabi, korang kena keluarkan sedekah dulu. Dulu cara politik lama. Kalau saya setiausaha politik kepada PM, setiausaha politik kepada TPM, kau nak jumpa dengan bos aku, kau kena bayar yuran 5,000, 10,000. Kalau kau bayar 30,000, projek yang kau minta ni confirm jadi. Dulu. Bila runtuh kerajaan tu, bersilih ganti kerajaan yang lain, konsep itu hilang. Saya pernah jadi mediator. Sebelum datang jumpa bos, okey. Mana kertas kerja? Oh macam ni. Terangkan projek. So bagi pada bos. Cakap gini bos. Tak payahlah, tak penting lah. Tak penting. Tak payah jumpa. Tutup peluang. Tapi lepas tu apa dia buat? Dia akan jumpa dengan PM, bos, saya ada idea macam ni. Gini. Dia ambil nama. Seolah-olah itu idea dia sedangkan datang dari orang lain. Dia ubah sana sikit, dia ubah sini sikit. So peraturan yang Allah buat apa? Kalau nak datang jumpa dengan Nabi, sedekah. Allah bagi tahu pada orang Islam kalau mereka nak jumpa dengan Nabi, bercakap dengan Nabi secara peribadi, hendaklah mereka keluarkan sedekah dulu. Sedekah tu bukan pada Nabi. Nabi tak terima sedekah. Bukan bayar tiket, tapi sedekah pada fakir miskin. Sedekah pada fakir miskin. Namun akhirnya ayat ini dimansuhkan. Antara orang yang sempat beramal dengan ayat ini ialah Saidina Ali. Beliau sempat beri sedekah sebelum berjumpa dengan Nabi. Gitu. Ada juga ulama yang memahami ayat ni begini. Untuk belajar agama, untuk dapat ilmu,
untuk belajar agama, kita kena buat sesuatu untuk agama ini. Sekurang-kurangnya sedekah. Suatu orang-orang dulu kalau dia nak pergi kelas, kan, kalau dia nak pergi kelas bersemuka, antara mereka punya kebiasaan ialah, apa kata kalau aku buat kuih-kuih sikit, mana tahu boleh sedekah pada pelajar yang lain, pada grup-grup yang lain. Sampai macam tu tuan-puan. Tu mereka melihat ayat yang macam ni lah. Ayat ni sebenarnya sudah dimansuhkan, hukumnya sudah tiada. Tapi sengaja Allah biarkan dia punya teks begitu, tujuannya supaya kita belajar. Oh, begini perangai orang munafik. Lalu Allah turunkan undang-undang baru supaya menyuraikan orang-orang munafik ni. Mereka bukan nak bangunkan agama, mereka nak bangunkan individu. Mereka nak bangunkan diri sendiri. Mereka nak mereka sendiri yang terkenal menggunakan platform Nabi. Jadi bila Allah suruh dia keluarkan harta dunia mereka, ini apa benda sedekah-sedekah ni tak nak lah. So beransur-ansur mereka lari dari Nabi. Satu ayat ni tentang ikhlas terhadap agama. Tuan-puan, kalau kita pergi kelas-kelas pengajian, kan, ada kita nampak makcik yang konsisten bawa epok-epok karipap. Ada yang konsisten bawa buah-buah. Bukan dia nak tunjuk yang dia mampu. Tak, memang dia ikhlas. Nak bagi orang. Memang dia suka nak bagi. Itu nilai iman. Itu nilai iman. Dan Allah kata, "Zalika khairul lakum wa athhar." Dengan kita buat begitu, itu adalah lebih baik buat kamu. Dan tindakan kita tu boleh menyucikan jiwa, lebih bersih. Cara nak bersihkan jiwa dengan banyak menyumbang. Dengan beri sedekah, Allah akan balas lebih. Dan Allah akan beri kefahaman yang lebih. Dan lebih baik sebagai penghormatan, pengagungan kepada Nabi SAW. Dan dengan sedekah tu kita dapat bersihkan diri dari dosa. Kerana dengan bersedekah kita dapat meredakan kemarahan Allah. Kan, beri sedekah, Allah akan beri penyucian jiwa. Sebab jiwa kita ni perlu disucikan, perlu dibersihkan daripada penyakit fikir dan bakhil. Itu kan penyakit jiwa. Kita perlu sucikan, perlu bersihkan. Dan setelah ayat ini turun, orang munafik tidak lagi mengganggu Nabi. Walaupun mereka banyak duit, tetapi mereka kedekut. Kedekut. Dan di hujung ayat ini Allah kata apa? Fa'illam tajidu, kalau kamu tak ada apa yang nak disedekahkan, boleh je datang je, belajar je. Fa'innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Sedekah itu bukan wajib. Dia adalah anjuran saja. Kalau memang tak ada harta, tak mampu nak buat apa-apa, tak mampu nak bersedekah. So lazimnya orang beriman, ni mana ada harta? Hartanya banyak diinfakkan, banyak disedekahkan, bukan dia nak kumpul-kumpul. Islam tidak memberatkan mereka yang tak mampu. Kan? Satu, hukum dalam ayat ini dimansuhkan. Gitu. So, ayat seterusnya, A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Allah tanya. Tadi ayatnya kepada orang beriman. Tapi kali ini pertanyaannya Allah tak sebut pada siapa. Dan kita tahu ayat ini dituju kepada orang munafik.
Bagaimana? Allah tanya. Apa kamu takut bila kamu kerap beri sedekah, kamu takut miskin ke? Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat? Adakah kamu takut miskin kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu berjumpa dengan Nabi? Banyak sedekah ni kamu takut miskin ni. Allah tanya macam tu pada orang munafik. Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salat wa atuz zakah wa ati'u Allah wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Kan Allah perli kepada orang munafik. Kenapa kamu dah tak dekat dengan Nabi? Kamu takut miskin. Ashfaqtum kata dasar dia syafaqah. Syafaqah ni maksudnya kesian. Cemas, takut. So Allah tegur, kamu takut miskin ke? Kamu takut harta kamu berkurang ke? Sepatutnya kamu tidak rasa takut habis harta ke? Kerana segala apa yang kamu sedekah tu, Allah akan lipat gandakan sama ada di dunia dan di akhirat. Itu pandangan pertama terhadap ayat ni. Kamu takut miskin ke bersedekah? So bagi kita yang jarang-jarang nak bersedekah ni, bila baca ayat ni, apa yang aku takutkan untuk keluarkan duit kan? Apa yang aku takutkan? Bukan Allah jamin. Bila kau bersedekah, Allah akan ganti balik apa yang kamu beri. Tapi kita tak yakin dengan janji itu. Itu untuk orang munafik, untuk orang beriman. Dia punya pertanyaan tu berbentuk begini. Adakah kamu takut yang hukum ini kalau berterusan sehingga kamu akan merasa susah untuk berjumpa dengan Nabi? Ashfaqtum, kamu takut ke? Berapa kadar sedekah, nilai sedekah yang nak dibagi ni? Nilai dia 1/72. 1/72. 72 tu berapa? Okey. Katalah 1 dinar emas, kita bahagi 72. 1 dinar emas berapa gram? 4.25. Sekejap. Kalkulator. Kita cari kalkulator dulu. Mana kalkulator? Okey. 1 dinar beratnya lebih kurang 425 gram. Harga hari ini lebih kurang 736. 736. So bahagi dengan 72 bahagian. Lebih kurang setiap kali nak jumpa dengan Nabi, kena bayar RM10. RM10. Bagi orang yang mampu ya. Tapi kalau hukum ini berterusan, kan susah nak jumpa dengan Nabi. Ibnu Abbas pula kata, sebelum ni para sahabat banyak datang jumpa dengan Nabi nak tanya. Sehingga baginda kelihatan kepenatan jawab setiap persoalan. Dan akhirnya Allah keluarkan ayat sebelum ini untuk ringankan baginda. Maksudnya Allah buat tapisan supaya tidaklah semua asyik bertanya pada Nabi. Dan selepas itu telah berhenti soalan-soalan kepada baginda. Dan ayat ini datang dalam bentuk, kenapa korang dah tak tanya? Takut miskin ke? Kenapa korang dah tak tanya? Korang takut miskin ke? Dah tak nak sedekah? Fa'id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Maka jika kamu tidak berbuat
tak lagi bertanya, tidak memperbuatnya, dan Allah telah memberi taubat kepada kamu. Undang-undang ini hanya pada permulaan saja untuk menghalang orang munafik dari mengganggu Nabi. Kemudian Allah beri keampunan pada para sahabat yang tidak melakukannya. So bila Allah sebut wataballahu alaikum, maksudnya Allah mansuhkan hukum ini. Dia tak perlu lagi dilakukan. Tak perlu sebelum jumpa Nabi sedekah, tak. Tujuannya nak menghalang orang munafik dan tujuan itu telah berjaya. Walaupun hukum sedekah itu sudah dimansuhkan, tetapi arahan untuk menghormati dan memuliakan baginda tetap perlu dijaga. Jangan samakan layanan kepada baginda seperti pada orang lain. Cuma berapa lama tempoh hukum ini berjalan? Berapa lama tempoh hukum ini berjalan? Ada yang kata 1 hari. Ada yang kata 10 hari. So kalau tempoh 1 hari, Ali je yang sempat buat. Tak jumpa dengan Nabi, dia bayar RM10. Cuma pendapat yang masyhur, dia tidak lebih dari 10 hari. So Ali antara lelaki, antara orang yang berjaya mengamalkan ayat ini, berapa banyak dia sedekah? Tadi saya sebut RM10 kan? Itu nilai minimum. Berapa banyak Ali sedekah? Dia sedekah 1 dinar. Dia sedekah 1 dinar. Kejap, 1 dinar tadi berapa? 736. Ali sedekah 1 dinar dan jumpa dengan Nabi. Sekali dia jumpa tu kerana dia bayar 700, dia tanya 10 soalan. Dia tanya 10 soalan dan kesan daripada dia tanya 10 soalan tu, ada antaranya turun ayat berkaitan dengan rukhsah. Rukhsah solat tu. Ayat rukhsah solat. Gitu. So faqimus solata wa atuz zakah, maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Allah dah mansuhkan arahan beri sedekah sebelum jumpa dengan Nabi. Namun hukum-hukum dan arahan lain masih ada lagi. Masih perlu dilaksanakan. Maka sebagai ganti keluar harta, beramallah dengan amalan yang baik-baik. Dirikan salat, tunaikan zakat. Maka selepas dari itu, amalkanlah agama dengan benar. Jalankan ibadah. Yang disebut adalah solat dan zakat kerana 2 ibadah. Ini sangat penting. Kan solat kan hubungan kita dengan Allah. Manakala zakat hubungan dengan manusia. Begitulah ayat-ayat sebelum ini. Kan ayat tentang nak melapangkan majlis, itu kan hubungan dengan manusia. Allah nak kita hidup beragama ini bukan hanya hidup secara selfish. Aku dengan ibadah aku tak peduli orang lain. Tak. Kedua-dua hubungan itu perlu seiring. Hubungan dengan Allah kita buat, hubungan dengan manusia yang lain, berbuat baik dengan manusia yang lain perlu dibuat, perlu dilaksanakan. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Khabir maksudnya pengetahuan yang dalam. Khabir maksudnya Allah tahu apa yang ada dalam hati. Apa isi hati kita. Tentang benar ikhlas nak datang jumpa dengan Nabi atau bagaimana. Betul kamu ikhlas ke nak belajar? Kan kat sini tadi wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini wallahu khabirum bima ta'malun.
Kalau di atas didahulukan bima ta'malun sebelum khabir. Kalau di sini wallahu khabirum bima ta'malun. Apa beza dia? Ha. Kan ni terbalik ni. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di bawah wallahu khabirum bima ta'malun. Apa beza dia? Kalau ayat di atas yang nak di-highlightkan ialah perbuatan kita. Allah nak kita lihat betul-betul apa yang kita buat dalam majlis. Apa yang kita tahu tentang majlis tu. Sebab kadang-kala ada orang boleh kata, oh minta maaf saya tak perasan awak tunggu lama dekat sini. Saya tengah sibuk makan. Betul kan anda tak perasan? Wallahu bima ta'malun. Allah terhadap apa yang kamu sedang buat. Amal ni benda yang kita tahu, kita sedar, kita sedang buat. Tengah-tengah kita makan, takkanlah tak tengok kiri kanan ada orang tunggu lama. Allah nak highlight apa yang kita aware. Kita aware. Ayat 13, Allah highlight tentang capability, kemampuan Allah untuk tahu benda yang mendalam. Yes, perkataannya dia tipu sebab nak selamatkan diri. Dia tipu sebab nak excuse. Itu ayat 11. Ayat 13, lagi sekali Allah bagi tahu. Allah sangat tahu apa yang kau buat. Wow. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. So next, alam tara ilal ladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Sekarang perenggan seterusnya, perenggan yang terakhir bagi surah Mujadilah. Allah bagi tahu pada orang-orang beriman yang committed terhadap agama ini. Siapa-siapa yang berdiri di belakang agama, yang mendukung agama ini, Allah bagi tahu anda pasti menang. Allah sedang bagi tahu kita, grup-grup jemaah opah ni, kan apa ni? Grup apa? GNY. Allah nak bagi tahu kita, siapa yang beriman, yang mendukung agama ini pasti menang. Jangan khawatir, anda pasti menang. Dalam ayat ini, Allah bagi tahu anda pasti menang. Anda pasti menang. Dan pendukung syaitan pasti kalah. Pendukung syaitan pasti kalah. So sekarang Allah nak bagi tahu pada kita, kalau kita nanti ada kuasa, kita ada power, tolong berhati-hati pilih kawan. Ayat ini memberi teguran kepada pemimpin yang berbaik-baik dengan orang munafik, yang berbaik-baik dengan musuh agama. Alam tara ilal ladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu perhati orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang Allah murka sebagai teman? Tawallau, antara maksud tawallau ialah berpaling. Berpaling. Kalau dia berpaling daripada agama, maksudnya dia tak minat dengan agama tu. So dia berpaling kepada benda yang dia suka. Sebab tu tawallau juga selain daripada berpaling, dia membawa maksud ada kasih dalam hati dia.
Ada kasih dalam hati dia. Daripada perkataan tawallau ini, lahirlah perkataan wala. Wala apa? Memberikan taat setia kepada seseorang atau satu kumpulan. Dan tawallau juga bermaksud berpaling dan menjadikan golongan itu sebagai wali, pelindung, penolong dia. Kenapa dia berkawan dengan orang tu? Kenapa dia kawan rapat dengan golongan tu? Sebab orang tu boleh tolong dia. Orang tu boleh lindungi dia. Maka tertumpahlah cinta dan taat setia pada orang tu. Atau bermaksud, tawallau juga bermaksud jadikan orang itu sebagai pemimpin. Kerana wali juga bermaksud ketua dan pemimpin. Ini adalah teguran kepada orang Islam yang kasih kepada kaum yang dimurkai oleh Allah. Yang ditegur ialah golongan yang tidak mahu meneruskan atau terlibat dalam usaha agama untuk kembangkan agama ini. Mereka itu orang munafik. Siapa yang dimurkai Allah? Oh, ini Spark bukan JNI. Minta maaf lah, minta maaf. Siapa yang dimurkai Allah? Kan ghairil maghdubi alaihim tu. Siapa? Siapa yang dimurkai Allah? Orang yang Allah murka ialah orang-orang yang tahu kebenaran dan dia tolak. Dia tahu kebenaran dan dia tolak. Tak kira sama ada orang tu Islam ataupun Yahudi ataupun Nasrani ataupun non-Muslim. Kalau dia tahu kebenaran dan dia tolak, itulah golongan yang Allah murka. Sebab kalau kita baca tafsir, dia akan terus rujuk kepada ini golongan Yahudi. Ada juga mufassir yang memasukkan golongan Nasrani. Bila kita ada tendensi untuk translate kauman ghadiballahu alaihim ni kepada bangsa-bangsa tertentu, kita hanya nampak bangsa tu buruk. Kita tak tengok Melayu buat macam ni. Sedangkan ramai je Melayu buat macam ni. So, qauman ghadiballahu alaihim maksudnya orang-orang yang dihidangkan kebenaran depan mata tapi dia tolak. Dia tolak, dia tak nak buat. Tak kira dia bangsa apa. Tak kira dari negara mana. So, dia berpaling, pemimpin berpaling dan ikut kaum ni. Tak nak terima kebenaran. Sepatutnya kalau iman dah ada dalam hati, dia takkan suka berkawan rapat dengan golongan macam ni. Dia takkan suka berkawan rapat dengan orang yang tak kisah tentang agama. Mereka akan berhati-hati pilih siapa kawan. Maka kalau masih lagi nak duduk bersama dengan orang-orang yang macam tu, itu mungkin menunjukkan ada something wrong pada hati orang tu. Maka sebab tu Allah tegur dalam ayat ni dan kita kena jaga dan fikir siapa circle of influence kita. Bahaya pilih kawan ni. Sehingga Allah kata apa? Mahum minkum. Orang tu bukan dalam kalangan kamu. Mahum minkum. Mereka bukan sebahagian dari kamu. Wala minhum. Dan kamu bukan sebahagian dari mereka. Korang tak sama. Apa maksud tak sama ni? Apa maksud tak sama ni? Mahum minkum wala minhum. Mahum minkum wala minhum ini diterjemah dalam surah Al-Kafirun tu.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah tu tentang apa? Surah tu tentang pembeza cara aku hidup, cara orang beriman hidup dengan cara orang munafik hidup tak sama. Gaya hidup berbeza. So, dalam kita nak membina iman, kita dah tentu akan perhatikan cara kita hidup. Cara kita bergaul, kan bentuk-bentuk hiburan, cara berpakaian. Kan itu dah ada set of rules. So kita nak patuh taat perintah Tuhan. Cara kita bercakap, cara memandang kan berbeza. Dan kalau kita masih lagi dengan circle yang lama, maka Allah kata, tak, kamu tak sama. Anda korang berbeza. Malah Allah bagi tahu apa yang ada dalam hati orang tu. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka selalu bersumpah dengan dusta sedang mereka tahu mereka sedang berdusta. Ayat 14 cerminan kepada ayat 10 tadi, ayat 11. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dia tahu dah orang dekat luar tu tunggu lama tapi dia saja lama-lama. Lepas tu bila ditanya, oh minta maaf, sumpah aku tak sedar. Sumpah aku tak sedar. Dia suka sangat bersumpah dengan dusta sedangkan diorang tahu apa yang disumpah tu dusta. Ui, dahsyat. Dahsyat tuan-tuan. So, bukan bermaksud kita nak terus putuskan hubungan dengan kawan-kawan sedia ada. Tapi ayat ini menuntut kita untuk mula berhati-hati. Sebab circle kita akan mempengaruhi gaya hidup kita. Jangan terus putuskan hubungan, tapi perlahan-lahan. Dia sendiri akan rasa tak selesa sebab tengok perubahan-perubahan kita. Gitu. Tapi lebih menarik, sedang kita beransur-ansur beredar, bila kita tak ada, dia akan rasa kehilangan. Bila dia rasa kehilangan, dia akan cari kita. Dan dia lihat pula gaya kehidupan kita yang sudah berubah, gaya kehidupan yang baru. Dan dia belajar untuk ikut. Oh, itu lebih bahagia. Itu lebih bahagia. Cuma dalam ayat ini, tujuan asalnya ditujukan kepada orang munafik. So, untuk circle yang kita ada sekarang bukan orang munafik. Tak. Circle yang kita ada sekarang orang beriman. Tapi jangan sampai kita pula, kan jangan sampai kita pula pencetus kepada rosaknya akhlak orang beriman kat keliling. No. Kekallah dengan gaya hidup orang beriman. Begitu. So next 10.28 kita berhenti dulu. Kita sambung di lain masa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kembali kepada moderator.